Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Akhirnya yang ditunggu-tunggu makin hampir sahabat-sahabat semua. Jadi apa yang berlaku sebenarnya ini antara pembentangan yang saya percaya ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Malaysia. Pembentangan daripada YB Rafizi Ramli, kertas putih berkaitan dengan gaji progresif yang selama ini tidak pernah dilakukan oleh mana-mana kerajaan, ya, terutamanya seperti kerajaan Perikatan Nasional yang kononnya mereka prihatin kepada rakyat, tetapi sahabat semua, tidak pun mereka terfikir untuk melakukan apa yang sedang dirancang, dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi yang diketuai sendiri oleh YB Rafizi Ramli dan juga Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi menarik untuk kita tonton dan juga dengar, ya, pembentangan kertas putih gaji progresif ini daripada YB Rafizi Ramli. Jadi tanpa buang masa sahabat-sahabat semua, saya mau kita mendengar dan menonton video ini. Usul oleh Yang Berhormat Menteri Ekonomi berkenaan kertas putih cadangan dasar gaji progresif. Silakan Bagi Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Datuk Seri Yang di-Pertua, dengan penuh takzim, saya bersyukur kerana diberi peluang untuk mengemukakan usul kepada Dewan yang mulia ini seperti yang berikut. Bahawa Dewan ini memahami akan perlunya satu dasar untuk mereformasi pasaran kerja melalui kertas putih cadangan dasar gaji progresif agar golongan pekerja mendapat gaji yang lebih tinggi seiring dengan peningkatan produktiviti. Mendukung aspirasi kerajaan untuk menstruktur ekonomi ke arah Malaysia sebagai sebuah negara berpendapatan tinggi dengan memperkenalkan dasar gaji yang dijangka berupaya mengurangkan ketidaksamarataan pendapatan, meningkatkan produktiviti pekerja dan daya saing syarikat, menyokong usaha pelaksanaan dasar gaji progresif yang akan dimulakan dengan projek rintis bagi menentukan keberkesanan dan ketersediaan sebelum pelaksanaan dasar gaji progresif dibuat secara menyeluruh, dan menyeru semua pihak berkepentingan untuk bersama-sama memikul tanggungjawab dalam menjayakan usaha ini sejajar dengan pendekatan kolektif dengan semua pihak termasuk kerajaan, majikan dan pekerja. Bahawa Dewan ini meluluskan kertas putih cadangan dasar gaji progresif supaya menjadi hala tuju reformasi pasaran kerja negara seperti yang dinyatakan dalam kertas Perintah CMD 69 tahun 2023, iaitu kertas putih dasar gaji progresif. Dengan izin Datuk Seri Yang di-Pertua, saya membentangkan kertas putih cadangan dasar gaji progresif untuk dibahaskan oleh ahli-ahli yang berhormat senator di dalam Dewan yang mulia ini. Datuk Seri Yang di-Pertua, seperti yang kita sedia maklum, negara sedang berhadapan dengan cabaran ekonomi global yang tidak menentu, di mana tabung kewangan antarabangsa ataupun IMF mengunjurkan prospek pertumbuhan ekonomi dunia berkembang perlahan sebanyak 3% sahaja pada tahun 2023 dan dijangka akan lebih rendah pada tahun 2024 iaitu 2.9%. Perdagangan dunia pula diunjurkan berkembang sebanyak 0.9% sahaja pada tahun 2023 namun dijangka kembali pulih kepada 3.1% pada tahun 2024. Malaysia turut mengalami cabaran struktur ekonomi domestik, termasuk kesenjangan pembangunan dan pendapatan, ruang fiskal yang terhad, peralihan struktur ekonomi yang perlahan dan terperangkap di dalam tahap pendapatan pertengahan dengan izin middle income track. Selain itu, struktur ekonomi negara turut dibelenggu dengan masalah pasaran kerja. Antara isu pasaran kerja adalah produktiviti dan gaji pekerja yang rendah, ketidakpadanan kemahiran ataupun skills mismatch, kebolehpasaran graduan dan kebergantungan kepada pekerja asing. Cabaran ini perlu diatasi segera dalam usaha mencapai sebuah negara berpendapatan tinggi
dan meningkatkan kualiti hidup rakyat selaras dengan aspirasi ekonomi madani. Kerajaan komited untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai seperti yang disasarkan dan optimis langkah-langkah yang diambil akan mengimbangi kesan kelembapan ekonomi dunia. Dalam tempoh rancangan Malaysia ke-12, ekonomi Malaysia dijangka berkembang antara 5% hingga 5.5% mengambil kira cabaran global dan domestik. Selaras dengan agenda untuk menstrukturkan semula ekonomi, kerajaan telah mengenengahkan 17 anjakan besar seperti yang digariskan dalam kajian separuh penggal RMK12 dengan menumpukan usaha ke arah pembangunan industri dengan pertumbuhan dan nilai yang lebih tinggi atau yang kita panggil High Growth, High Value HGHV serta memberi fokus kepada ketersediaan bakat masa hadapan. Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara atau NETA dan Pelan Induk Perindustrian Baru 2030 NIMP 2030 telah diperkenalkan untuk memacu pertumbuhan baru negara dan menawarkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran dan berpendapatan tinggi. Selain daripada itu, kerajaan juga merancang untuk membangunkan zon ekonomi khas di antara Singapura dan Malaysia yang juga bertujuan untuk mewujudkan peluang pekerjaan bernilai tinggi dan memberi manfaat kepada rakyat Malaysia. Kertas putih yang dibentangkan ini bertujuan untuk menerangkan tentang isu gaji di Malaysia dan pengenalan kepada dasar gaji progresif sebagai sebahagian daripada usaha kerajaan untuk mengatasi masalah struktur pasaran kerja melalui reformasi gaji. Dokumen ini merangkumi 6 bab yang mengandungi latar belakang dasar gaji, isu dan cabaran serta reformasi gaji yang telah dilaksanakan di Malaysia dan kini sedang berjalan. Selain daripada itu, ia juga merangkumi cadangan model gaji progresif, strategi pelaksanaannya, jangkaan impak serta struktur tabik urus dan garis masa pelaksanaan. Kertas putih ini disediakan dengan mengambil kira input berdasarkan sesi-sesi libat urus dengan pelbagai pihak berkepentingan, merangkumi pelbagai kementerian dan agensi, persatuan majikan dan kesatuan sekerja. Kebanyakan pihak memberi maklum balas yang positif terhadap cadangan model pelaksanaan dasar gaji progresif bagi meningkatkan gaji pekerja. Oleh itu, Datuk Seri Yang di-Pertua, masalah gaji rendah merupakan isu utama yang dihadapi oleh pekerja di negara kita. Berdasarkan laporan statistik upah pekerja bagi sektor formal, suku pertama tahun 2023, 73.3% daripada 6.5 juta pekerja formal menerima gaji upah kurang daripada RM5,000 sebulan. Hampir 56% pekerja menerima gaji di bawah gaji kehidupan wajar yang ditetapkan oleh Bank Negara pada paras RM3,047 sebulan. Manakala 47% daripada pekerja sektor formal kita menerima gaji di bawah pendapatan garis kemiskinan. Garis kemiskinan RM2,589 sebulan dan 47% sebenarnya menerima gaji lebih rendah daripada itu. Di samping itu, lebih daripada 10% pekerja formal di negara ini menerima gaji di bawah kadar gaji minimum, lebih rendah daripada RM1,500. Sementara itu, laporan gaji dan upah bagi tahun 2022 pula menunjukkan tren pertumbuhan gaji keseluruhan pekerja di Malaysia yang kurang memberangsangkan dengan kadar pertumbuhan gaji purata penengah bulanan dari tahun 2011 sehingga tahun 2022 hanya mencatatkan pertumbuhan 4.1% sahaja. Berdasarkan laporan statistik Siswazah 2022, satu lagi angka, gaji penengah graduan yang baru memasuki pasaran kerja sebenarnya telah berkurang daripada RM2,066 sebulan
pada tahun 2019 kepada hanya RM1,624 sebulan pada tahun 2022. Berdasarkan laporan Bank Dunia, kadar pertumbuhan gaji pekerja dengan kelulusan pendidikan tertiary di Malaysia dalam kumpulan berumur 20 hingga 29 tahun menunjukkan pertumbuhan yang perlahan berbanding dengan kategori umur 30 tahun dan ke atas. Sudahlah gaji permulaan itu rendah, dia tumbuh pula lebih perlahan berbanding dengan kumpulan umur yang lain. Kadar pertumbuhan gaji bagi pekerja dalam kategori umur 20 hingga 29 tahun ini juga tidak jauh berbeza sama ada mempunyai kelulusan tertiary ataupun tidak. Pertumbuhan gaji yang perlahan ini memberi isyarat jika sesuatu tidak dilakukan, bahawa kelulusan pendidikan pada peringkat tertiary tidak lagi menjamin gaji yang lebih tinggi. Dengan izin Datuk Seri Yang di-Pertua, it no longer brings wage premium if there is no intervention from the government. Jika dibandingkan pula dengan mereka yang memiliki pendidikan pada peringkat rendah dan menengah, yang kebanyakannya dilindungi oleh perintah gaji minimum. Gaji yang rendah telah memberi kesan serius terhadap kehidupan pekerja di negara ini. Dengan sebahagian besar gaji digunakan untuk menampung perbelanjaan asas dan tidak berpeluang untuk membuat sebarang simpanan. Bank Dunia melaporkan bahawa Malaysia adalah antara negara yang mempunyai kadar simpanan isi rumah yang paling rendah di dunia. Hampir separuh daripada jumlah pekerja di negara ini tidak mempunyai daya tahan kewangan, terutamanya pekerja dalam kalangan belia. Sehingga bulan Mac 2023, sebanyak 70.5% daripada 7.2 juta pencarum kumpulan wang simpanan pekerja atau KWSP yang terdiri daripada pekerja sektor formal yang berumur antara 18 hingga 55 tahun sebenarnya tidak mencapai nilai ambang simpanan asas KWSP, iaitu sebanyak RM240,000 untuk bersara. Selain itu, simpanan penengah bagi ahli KWSP adalah sebanyak RM890 sahaja. Gaji yang rendah menyebabkan kesenjangan antara golongan berpendapatan tinggi dan rendah. Pekali Gini yang digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan kekal berada pada tahap sekitar 0.4 sahaja. Menunjukkan jurang yang masih besar, menandakan kesukaran bagi rakyat untuk mencapai tahap mobiliti sosial yang lebih baik. Kesannya tidak hanya terbatas kepada aspek ekonomi, tetapi juga mendatangkan masalah sosial dalam kalangan masyarakat. Keadaan ini memerlukan tindakan segera dan terarah untuk memastikan kestabilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Datuk Seri Yang di-Pertua dan ahli-ahli Dewan yang saya hormati. Dalam menangani isu gaji, kerajaan telah memperkenalkan sebenarnya beberapa langkah proaktif, termasuk penguatkuasaan perundangan berkaitan gaji dan upah. Pengenalan perintah gaji minimum sejak tahun 2012 telah berjaya meningkatkan gaji pekerja dalam kategori terendah dan memastikan golongan pekerja dapat menampung keperluan asas diri dan keluarga. Kerajaan juga telah menggalakkan industri untuk menerima pakai sistem upah yang diberi nama sistem upah yang dikaitkan dengan productivity ataupun PLWS dengan izin Productivity Linked Wage System. Bagi menambah baik hubung kait antara upah dan produktiviti pekerja. Hubung kait yang rapat antara upah dan produktiviti memberi insentif kepada pekerja untuk meningkatkan kemahiran dan produktiviti yang sepatutnya meningkatkan upah yang diterima. Pun begitu, kejayaan usaha kerajaan bagi menangani isu gaji sehingga kini saya perlu akui sebenarnya masih lagi terhad. Dasar sedia ada iaitu penetapan gaji minimum dan sistem sukarela tanpa campur tangan kerajaan seperti PLWS
belum lagi berjaya meningkatkan tahap gaji pekerja sepenuhnya. Malah telah juga menyebabkan beberapa kesan sampingan negatif kepada sebahagian kategori pekerja. Contohnya, penetapan gaji minimum walaupun telah berjaya menaikkan lantai gaji permulaan, namun ia juga telah menyebabkan satu fenomena yang dipanggil wage compression atau herotan gaji kepada kumpulan-kumpulan tertentu di dalam pekerja. Ini membawa maksud, sementara gaji pekerja tidak berkemahiran telah naik mengikut kadar gaji minima, tetapi gaji pekerja berkemahiran dan separuh kemahiran, terutamanya bagi golongan muda dan pertengahan umur, sebenarnya telah menjadi semakin rendah ataupun tidak meningkat. Walaupun PLWS telah dilaksanakan lebih sedekat, ia kurang berkesan untuk menaikkan gaji pekerja apabila kita melihat kepada statistik upah pekerja. Sehingga November 2023, sebanyak 97,799 majikan ataupun 7.9% daripada keseluruhan majikan telah pun melaksanakan PLWS dengan melibatkan 5.96 juta pekerja. Penyertaan yang rendah ini adalah disebabkan PLWS dilaksanakan secara sukarela tanpa sebarang campur tangan ataupun insentif daripada kerajaan. Datuk Seri Yang di-Pertua, oleh itu, dasar gaji progresif diperkenalkan untuk mereformasi struktur gaji pekerja Malaysia dan sebagai pelengkap kepada dasar-dasar gaji sedia ada, iaitu dasar gaji minimum dan juga PLWS. Model dasar gaji progresif yang akan diperkenalkan ini melibatkan peningkatan gaji secara berkala seiring dengan peningkatan produktiviti pekerja. Dasar ini juga akan memberi manfaat bukan sahaja menerusi peningkatan kemahiran pekerja, malahan majikan juga akan memperolehi faedah melalui peningkatan produktiviti, kesetiaan pekerja dan juga daya saing syarikat. Hasrat utama kerajaan ialah untuk mewujudkan satu pasaran bakat yang lebih rancak, iaitu memastikan majikan menawarkan gaji berdasarkan penetapan gaji progresif mengikut sektor masing-masing untuk menarik minat bakat yang diperlukan di dalam perniagaan mereka. Selain itu, majikan juga akan dinilai dan diberikan penarafan untuk membolehkan syarikat bersaing antara satu sama lain bagi mewujudkan budaya penetapan gaji yang lebih baik, lebih kompetitif dan berjaya menarik bakat yang berkualiti. Dasar gaji progresif akan mempunyai 3 ciri asas, iaitu pertama, pelaksanaannya adalah secara sukarela ataupun voluntary opt-in. Kedua, ia berteraskan insentif melalui peruntukan yang disuntik oleh kerajaan. Dan ketiga, bagi pihak pekerja pula, ia datang dengan tanggungjawab yang terkait dengan produktiviti. Ciri pertama dasar gaji progresif adalah bersifat sukarela tanpa undang-undang baru untuk memastikan ketersediaan dan kemampuan majikan untuk menerima pakai model gaji progresif. Ini akan memberi ruang yang mencukupi kepada syarikat untuk bersiap sedia dan melakukan penyesuaian tanpa tekanan kos yang terlalu besar, terutamanya dalam kalangan perusahaan mikro, kecil dan sederhana yang membentuk 97% daripada majikan di negara ini. Memang salah satu polemik apabila kita bincangkan model gaji ini, dan saya ingat ahli-ahli Dewan yang mulia ini pun akan membawakan perkara ini. Satu pandangan ialah mengapa tidak dilakukan melalui penguatkuasaan undang-undang yang mewajibkan semua seperti mana telah dibuat dengan dasar gaji minimum dahulu. Tapi kita perlu sedar bahawa 97% majikan di negara ini adalah terdiri daripada PMKS. Kalau diwajibkan pelaksanaannya, kerajaan bimbang akan berlaku kesan sampingan yang lain. Contohnya seperti peluang pekerjaan akan menguncuk
kerana syarikat tidak mampu membayar gaji ataupun syarikat tidak mampu beroperasi, maka mereka memilih untuk menggaji pekerja secara tidak formal. Dia tak bayar gaji bulanan. Dan dia tak masuk dalam payroll Datuk Seri Yang di-Pertua. Jadi sebab itu, bila ini berlaku, akhirnya yang dikejar tidak dapat, yang dikendong akan berceceran. Kerana itu akan menyebabkan pekerja-pekerja tidak mendapat perlindungan seperti KWSP, Perkeso dan lain-lain. Oleh itu, setelah perbincangan mendalam dengan semua pihak, dipersetujui bahawa kita perlu mengambil langkah secara sukarela ataupun voluntary opt-in terlebih dahulu. Ciri kedua adalah penyertaan secara sukarela ini akan disokong oleh kerajaan melalui bantuan insentif tunai untuk membantu majikan membiayai sebahagian kos untuk menyertai dasar gaji progresif. Insentif ini diberikan kepada syarikat yang memenuhi syarat dan kriteria untuk tempoh tertentu bagi membolehkan syarikat menyesuaikan pelan perniagaan mereka. Masalah gaji rendah berlarutan adalah kerana, seperti yang saya sebut, is a chicken and egg issue. Di pihak majikan, mereka tidak menaikkan gaji kerana bimbang kenaikan kos tidak dapat diimbangi dengan peningkatan pendapatan atau pertumbuhan perniagaan mereka. Manakala di pihak pekerja pula, mereka mengharapkan kenaikan gaji dan berpandangan kenaikan gaji itu akan memberi suntikan motivasi untuk mereka meningkatkan produktiviti dan kemahiran yang seterusnya akan beri nilai tambah kepada syarikat. Jadi kalau kita tunggu majikan dahulu ke, pekerja dahulu ke, sebab itulah masalah gaji kita berlarutan sehingga kita lihat kepada angka-angka yang telah dikeluarkan setakat ini. Maka kerajaan mengambil keputusan untuk memulakan usaha secara makro untuk menaikkan tangga gaji mengikut sektor dan kemahiran dengan sokongan insentif kerajaan bagi tempoh tertentu. Kerajaan menjangkakan tangga gaji akan kekal pada tahap baru kerana sekiranya majikan mengambil keputusan untuk mengurangkan gaji selepas mereka keluar daripada skim dasar gaji progresif ini, mereka akan kehilangan pekerja dalam keadaan tangga gaji ekonomi negara secara umumnya telah meningkat. Kalau contohnya kita telah bayar 2,200, 2,500, pekerja itu pun telah tunjukkan produktiviti. Kalau selepas mereka tidak lagi menerima insentif daripada kerajaan, pilihan yang ada kepada majikan, kalau mereka menukar gaji turun ke bawah, mereka akan hilang pekerja itu. Jadi secara makronya, menyuntik melalui dasar gaji progresif ini akan menaikkan tangga gaji mengikut sektor itu dan pada pandangan kami ia akan kekal selepas kerajaan menarik ataupun mengurangkan insentif yang diberikan dalam tahun-tahun akan datang. Ini adalah kaedah yang boleh digunakan dengan campur tangan kerajaan untuk tempoh tertentu bagi menaikkan tangga gaji pasaran kerja dalam ekonomi negara supaya berada pada tahap yang lebih tinggi. Datuk Seri Yang Pertua, 5 minit lagi? Boleh. Ini hari terakhir ni kan? Bila hari terakhir perbahasan nak dipendekkan. Selalunya perbahasan nak dipendekkan. Tapi YB minta 5 minit. Bolehlah. Baik, ciri yang ketiga ialah terkait dengan produktiviti bagi pihak pekerja pula. Bermaksud kenaikan gaji di pihak pekerja itu datang dengan tanggungjawab yang perlu dipenuhi oleh pekerja. Ini berbeza contohnya dengan skim subsidi upah yang diberikan semasa COVID-19 dahulu, di mana subsidi upah pada ketika itu diberikan kepada majikan sahaja, tetapi tidak ada tanggungjawab di pihak pekerja untuk meningkatkan kemahiran dan produktiviti mereka. Dalam model gaji progresif ini, penerima gaji progresif iaitu pekerja-pekerja perlulah mematuhi syarat-syarat latihan dan peningkatan kemahiran secara berstruktur. Kalau mereka tak mematuhi,
keperluan meningkatkan kemahiran ini, walaupun majikan mereka menawarkan gaji progresif, mereka itu akan terkeluar. Dan mereka tak dapat insentif pada gaji yang lebih tinggi itu. Dengan pendekatan ini, kita berharap ia dapat menekankan kesaksamaan dan keadilan di antara majikan dan pekerja melalui konsep timbal balik peningkatan produktiviti dan kenaikan gaji. Konsep ini bertujuan untuk menangani kebimbangan utama pihak majikan, iaitu kenaikan gaji perlu seiring dengan peningkatan tahap kemahiran dan produktiviti pekerja. Syarikat-syarikat yang menyertai dasar gaji progresif ini perlu menghantar pekerja untuk menghadiri latihan dan program-program peningkatan kemahiran secara berstruktur yang akan diiktiraf dan disusun oleh agensi-agensi kerajaan untuk meningkatkan kemahiran dan produktiviti pekerja. Pihak pekerja pula perlu mematuhi syarat-syarat latihan dan penambahbaikan kemahiran yang akan diterjemahkan kepada tenaga kerja yang lebih bermutu dan produktiviti yang lebih tinggi setimpal dengan kenaikan gaji yang diterima. Saya boleh berkongsi dengan ahli Dewan yang mulia, hasil sesi libat urus yang dilaksanakan setakat ini mendapati majoriti daripada majikan terpilih bersedia untuk menyertai dasar gaji progresif ini. Semasa dasar ini dibentangkan di Majlis Tindakan Ekonomi Negara, wakil-wakil Persatuan Majikan dan Pekerja juga turut hadir dan bersetuju kerana dasar ini bersifat sukarela dan memberikan ruang kepada majikan untuk meneliti terlebih dahulu kemampuan dan ketersediaan syarikat sebelum menyertainya. Majikan juga menyokong cadangan pemberian insentif tunai, itu memang disokonglah, untuk mengimbangi kos buruh yang akan meningkat, walaupun mereka sedia maklum bahawa selepas tempoh tertentu, bantuan itu tidak dapat lagi diteruskan dan mereka perlu mengekalkan tangga gaji yang lebih tinggi selepas keluar daripada program ini. Kementerian juga telah mengadakan kaji selidik dengan pekerja dan satu kaji selidik yang melibatkan 2,038 orang pekerja pula mendapati seramai 60% menyokong pelaksanaan dasar gaji progresif ini. Saya berpendapat yang 40% lagi dia tak faham sangat, jadi dia tak sokong. Tapi yang 60% tu dia maksudnya dia lebih faham dan dia menyokong dengan pandangan bahawa dasar ini dijangka berupaya untuk meningkatkan gaji pekerja secara berkala dan sistematik. Golongan pekerja juga bersedia untuk meningkatkan kemahiran dan produktiviti sebagai timbal balik untuk menerima kenaikan gaji. Saya sampai ke peringkat terakhir. Kita dah cerita pasal masalah, kita dah cerita pasal konsep makronya, maka sekarang insya-Allah saya ambil sedikit masa untuk menerangkan tentang mekanisme. Macam mana hendak dilaksanakan. Mekanisme dasar gaji progresif yang dibangunkan meliputi 3 kriteria utama, iaitu syarat penyertaan, keduanya cadangan kenaikan gaji tahunan dan ketiganya insentif mengikut kadar dan kumpulan pekerja. Syarikat yang menyertai dasar ini hendaklah memenuhi semua syarat yang ditetapkan untuk melayakkan penerimaan insentif tunai. Syarat penyertaan untuk majikan mendaftar sebagai majikan gaji progresif dirangka dengan memberi tumpuan kepada syarikat tempatan terutamanya dari kalangan PMKS. Maksudnya syarikat antarabangsa yang dah memang besar dan membayar gaji ataupun bukan syarikat Malaysia, mereka tidak layak. Kalau tidak, kita bagi subsidi kepada syarikat asing. Jadi tumpuannya adalah kepada PMKS kerana 97% syarikat di negara ini adalah PMKS. Dan mereka inilah sebenarnya yang bergelumang dengan masalah kenaikan gaji. Selain daripada itu, pekerja yang layak untuk didaftarkan haruslah menerima gaji bulanan tidak melebihi had gaji yang akan dicadangkan oleh jawatan kuasa pelaksanaan dasar gaji progresif. Maksudnya, sebelum dia masuk gajinya pada peringkat tertentu, bila dia masuk itu, gaji itu mestilah mematuhi had yang telah pun ditetapkan oleh jawatan kuasa pelaksanaan.
Pada tahun pertama pelaksanaan, cadangan had gaji ditetapkan untuk pekerja yang menerima gaji bulanan di bawah RM5,000 dan tidak kurang daripada gaji minimum RM1,500 sebulan yang akan merangkumi 66.6% ataupun seramai 4 juta orang pekerja. Kita tumpu kepada yang dalam gaji RM1,500 ke RM5,000 sebulan kerana itu adalah 67% daripada keseluruhan pekerja formal kita. Had gaji yang ditetapkan ini mampu memberi liputan yang cukup luas untuk pekerja swasta menerima manfaat daripada inisiatif ini kerana kita sedia maklum bagi pekerja sektor awam, kenaikan gaji dan bonus ditentukan oleh kerajaan dan itulah yang diuruskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sekarang. Panduan kenaikan gaji tahunan akan dicadangkan supaya setiap tahun akan ada panduan gaji tahunan bagi memastikan tahap gaji mengikut sektor dan peringkat. YB Menteri, saya lihat kumpulan kertas yang ada tu tebal lagi tu. Jadi YB dah minta 5 minit. Sekarang dah tinggal dah habis 5 minit. Okey. Berapa minit lagi YB nak tu? Saya tengok tu mungkin 15 minit lagi tu. Saya minta 2 minit tu. Supaya sebab kita semua nak balik ni dah. Saya ingat dari segi pelaksanaannya tu memang ada di dalam kertas putih. Lepas ni akan ada perbahasan. Akan ada perbahasan. Jadi YB Jadi kita akan boleh ambil masa lebih panjang untuk nak mengulas setiap pertanyaan yang diutarakan. Baik. Jadi mengambil kira nasihat yang baik daripada Datuk Seri yang di-Pertua tadi, saya terus kepada penutup. Baik, saya ingin sampaikan setinggi penghargaan kepada semua, bukan saja pada hari ini, kepada semua yang terlibat dengan kementerian-kementerian, juga kepada ahli Dewan Rakyat sebenarnya, kerana saya tak rasa banyak ketika dalam negara kita yang sesuatu yang dibentangkan dipersetujui sebulat suara oleh kesemua pihak. Jadi saya ingat tak popular kot untuk membangkang untuk tidak menaikkan gaji rakyat. Jadi saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada semua ahli Dewan Negara yang akan berbahas selepas ini dan kami alu-alukan segala kerjasama untuk kita berbincang dan saya harap semangat ini kita boleh bawa bukan saja untuk perbahasan pada hari ini tetapi juga untuk memastikan campur tangan ini berjaya untuk mewujudkan satu pasaran kerja yang kompetitif yang boleh menawarkan gaji yang sepadan kepada pekerja. Jadi saya tengah nak skip kepada perenggan yang terakhir ni untuk menutup. Jadi sebagai akhirnya untuk kita memberi ruang kepada perbahasan, saya sekali lagi memohon ahli Dewan Yang Mulia ini untuk memberikan pertimbangan sewajarnya dan sama-sama meluluskan kertas putih cadangan dasar gaji progresif ini. Inisiatif ini sangat penting dilaksanakan demi menjaga kebajikan rakyat yang terpaksa mengharungi cabaran akibat peningkatan kos sara hidup. Di samping menangani isu kelemahan struktur ekonomi negara yang sekian lama dihadapi, dan Datuk Seri Yang di-Pertua dengan nota itu, saya mohon mencadangkan usul ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan takut YB, insyaAllah ada yang semua boleh menyokong. Terbaik, itu dia sahabat semua. Ya, berkaitan dengan pembentangan kertas putih untuk gaji progresif ya daripada YB Rafizi Ramli, dan saya percaya ini adalah satu usaha yang padu, yang terbaik ya daripada pihak kerajaan, khususnya Kementerian Ekonomi. Sebab ini sekali lagi membuktikan betapa prihatin, betapa fokus kerajaan hari ini untuk meningkatkan gaji ya, supaya kesan kenaikan harga barang, kos sara hidup yang semakin tinggi itu dapat diseimbangkan sahabat-sahabat semua. Jadi kita ucapkan tahniah dan terima kasih juga kepada YB Rafizi Ramli sekali lagi atas usaha yang padu, yang terbaik ini. Kita harap ianya dapat memberikan kelegaan ya untuk rakyat dapat bernafas, untuk anak-anak muda khususnya yang terlibat ya di dalam program ini ya, memberi manfaat kepada mereka terbaik. Jadi terima kasih sahabat semua. Sampai di sini saja.
Ya, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Tapi sebelum itu, sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda di dalam ruangan komen. Dan terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orek Nopo Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.